antara kelas. Tak kiralah dari negara mana kami datang, sama ada Malaysia ke, Uganda ke, Mexico ataupun United States, kami menyedari bahawa bilangan perwakilan kepimpinan wanita ni sebenarnya sangatlah rendah, terutama dalam kepimpinan politik. Jadi kami rasa macam terkejutlah sikit tengah bincang-bincang, oh tak kira you're from developing country ke developed country already, sebenarnya sama. Malaysia pada waktu itu masih mempunyai hanya 10.4% dalam bidang kepimpinan politik, ya, sama ada di kabinet ataupun di parlimen waktu itu. Sekarang sudah pun meningkat sikit. Kearifan dan kepimpinan pemikiran di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Saudagar hartanah. Dia nak enjoy lah dengar kan. Kita ke tak? Okey, baiklah, kita kembali untuk program Saudagar Hartanah. Ya, hari ni kita nak upas. Kita nak mengupas topik tentang pinjaman perumahan. Ya, mungkin ada yang mungkin masih belum jelas kan apa kelayakan nak dapatkan pinjaman dan sebagainya lah. Dan tetamu kita seperti biasa, kita ada Tuan Haji Ahmad Firdaus Mahmud yang merupakan pengasas Saudagar Hartanah dan juga seorang penulis buku, dan hari ini dia bawa geng. Ya, beliau bawa Encik Irwan Effendi Butcher, iaitu betul ke saya sebut? Betul. Aku Englishkan terus ni. Yang merupakan pegawai bank. Jadi jangan tipu jangan tipu. Nama betul ni Raf, ini betul tu. Betul tapi ada satu lagi tu yang saya kata tu, minggu depan mungkin dah boleh buat TikTok. Kita Saudagar Hartanah. Naik ujung tinggi. Bukan. Kita Saudagar Hartanah. Baik. Dan bila cerita tentang pinjaman bank ni, sebenarnya ramai orang yang takut tau. Dalam keadaan ada yang kata dapat moratorium, boleh pinjam ke tak, layak ke tak kan. Jadi ke tak beli rumah. Tapi kita baca akhbar baru-baru ni yang mengatakan bahawa meningkat je orang beli rumah tu. Terutamanya di Selangor dan Kuala Lumpur katanya meningkat. Jadi kita nak tanya Dr. Haji, siapa yang sangat penting dalam urusan jual beli ni? Partner, suami kita ke, bank ke yang paling penting sampai boleh beli? Siapa sebenarnya? Sis keliru. Okay, terima kasih sis DJ kita, insyaAllah. So ini sebab orang special lah ini, Tuan Irwan kita, Tuan Irwan Effendi ni sahabat lama saya lah, memang pakar tentang pinjaman perumahan. Sebenarnya sebagai ejen hartanah ni kita ada partner-partner yang sangat dekat dengan kita. Contohnya kita ada agensi hartanah yang bagi kita lesen untuk bernaung bawah agensi mereka. Kita juga ada peguam yang nak menguruskan kita punya perjanjian jual beli. Kita perlu ada jurunilai yang nak menilai nilai-nilai hartanah. Okey, ini salah satu partner yang sangat-sangat penting yang tak boleh lari sebagai seorang pengurusan tanah ni adalah merupakan seorang banker lah, pegawai bank lah. Orang panggil mortgage lah, tak kisahlah apa nama pun. Sebenarnya mereka ni yang memastikan bahawa orang yang ada niat nak beli rumah boleh lulus. Jadi macam kami sebagai ejen hartanah ni, Cik Irwan dah beritahu dah, ni indikator dia. Nanti dia akan rungkai satu persatu. Ni indikator kalau nak pinjam perumahan. Indikator tu kita ada. Tapi nak memastikan kelulusan tu, yang nak buat dia punya paperwork, nak hantar ke HQ untuk kelulusan, nak memastikan bahawa dia ni betul-betul layak adalah pegawai bank sendirilah. So alhamdulillah ini saya bawa seorang pegawai bank yang bagi saya cukup berpengalaman lah untuk mengupas topik-topik mengenai pinjaman perumahan. Topik yang sangat penting. Baik, Raifah. Saya Tuan Haji cakap, dia kata soalan satu je saya jawab. Yang lain kita boleh terus je kau bagi kepada dekat Cik Irwan lah. Partner dia. Partner dia. Tadi. Tapi dia takkan selamat jugalah, saya sis berdua. Kan.
tahu. Baik, Macam Sarah, sister. apa yang Bank ambil kira kalau nak luluskan pinjaman perumahan? First, yang penting. Okey, terima kasih. Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada Tuan Haji Firdaus dan Sis Konti bernama ni kerana menjemput saya. Macam juga kita ni. Tak adalah pakar sangat pun sebenarnya, tapi bolehlah kita merungkai. Pandai pakar lah daripada kami. InsyaAllah. Okey, untuk bank mengambil kira tentang pinjaman tu, first, okey, kita tengok bank akan tengok customer punya income. Tengok kelayakan dia, berapa gaji dia dan berapa harga rumah yang dia nak beli. Okey, contoh katalah rumah 300,000 contoh Okey, normal untuk income yang rumah 300,000 ni, dia average dalam income 3,000. 3,000 ke 2,500 ke 3,000. InsyaAllah dah boleh meluluskan lah. Okey, yang 3,500 Terus pegang pen kan kita ni kan. Hingga 3,000 ni ialah gaji bersih ataupun pendapatan kasar? Gaji bersih. Oh. Tapi boleh juga kalau yang gaji kasar tu, kalau dia tak tolak pun, kita ada support income. Macam income yang diperlukan, bonus. Kan you all akan dapat bonus every year. Walaupun setahun sekali. Ya, setahun sekali. Bonus tu pun akan buat support income untuk meluluskan pinjaman ni juga. Dan any saving yang you ada, macam let's say ASB, tabung haji, FD, itu boleh support income, main income you. Untuk melayakkan pinjaman rumah tu lulus lah. Dan sekiranya lah, misal katalah nak beli rumah harga 300,000, tapi dia bagi gaji kedua-duanya, suami isteri contohnya, masih juga sama 2,500 hingga 3,000 ringgit untuk gaji bersih. Yes. Baik. Okey. Baik. Itu baru yang pertama. Dah tegang Relax. Cool. macam tak dapat rumah ke aku. InsyaAllah dapat. Soalan ni macam adakah harga rumah ni untuk kita ni? Kat mana? Kat mana pula situasi dia tu Okey, kan? itu yang pertama. Lokasinya. Yang kedua? Rekod pinjaman sebelum-sebelum ni, kita punya rekod credit card dia, bayaran cantik ke tidak, personal loan, kereta, itu rekod SICRIS, orang panggil SICRIS. SICRIS ni Central Credit Reference Information System lah daripada bank negara. So rekod tu amat penting bagi bank untuk menilai seseorang ataupun customer untuk meluluskan pinjaman dia. Kalau let's say katalah sebelum ni rekod dia pun dah tak cantik ke, so sedikit bank terganggu. Terganggu. Melainkan dia ada buat restructuring balik, tapi kami ambil masa lah untuk buat bank bagi meluluskan pinjaman itu. Lagi yang ditengok apa lagi? Ada SICRIS, sometimes CITOS. CITOS make sure clear lah. Kalau bagi kita punya bank, our bank ni, CITOS kurang daripada 2,000, dia boleh, dia boleh meluluskan juga lah. Lebih pada 2,000 dia kena settlekan rekod. Contoh kalau sometimes CITOS ni, dia impact kepada bayaran telefon, bil telefon, syabas ke bil air, dia kena saman kepada customer. Dia tengok juga sebenarnya. Tapi kalau bawah pada 2,000 insya-Allah okey, tak ada masalah. Dan sepatutnya tak perlulah kot kalau macam syabas tu masalah air. Bayar air macam tak mandi lama tu. Sampai dah kena sitos. Okey, baik. Sekarang ni Encik Ruan kita nak tahu kelayakan jumlah pinjaman. Kenapa Raifah dapat 90%? Kenapa kita duk dapat 70% contoh? Okey, jadi apa yang dilihat? Macam mana dia? Itu rumah ketiga. Memanglah 70%. Seronoknya lah kalau ada macam gitu. Tapi rumah ketiga sekarang ni pun, kalau rumah under construction, developer tu under construction developer tu under HOC, so kita boleh dapatkan 90%. Okey, tapi dilonggarkan. Sebelum Cik Irwan cakap, macam geram tengok Tuan Haji. Dia diam je kat situ. Tuan Haji, betul. Dia macam nampak bully dia kat situ. Bukan jelik kan. Tuan Haji, contohlah macam saya ni nak beli rumah. First time kan nak beli rumah. Apa persiapan yang saya perlu buat juga? Maksudnya 6 bulan sebelum tu nak make sure apa yang cantik ke, kurus ke dulu, baru pegawai bank nak layan. Alamak. Kalau sebenarnya untuk orang nak beli rumah ni, kalau kita pertama sekali kita macam kita nak minang orang kan. Ya nak minang tapi duit tak ada kan. Jadi susahlah juga. Kalau saya suka tekan pasal financial profile. Financial profile ni profil kewangan. Macam kita nak minta kerja, kita nak resume kita cantik. Nak hantar kat bernama radio ni barulah pegawai tu suka nak panggil kita, baru nak bagi interview je pun. Belum kenal pun, dia tak kenal pun siapa kita on paper. Jadi pegawai bank pun sama juga, dia nak kenal kita on paper. Jadi kita nak tunjukkan bahawa mungkin dari segi gaji kita okey, bayaran kita dalam tempoh SICRIS tu tak ada culas kan. Maksudnya cantik, 12 bulan pembayaran kita tu cantik. Jadi dari segi EPF kita pun okey. Gaji pun setengah tu gaji banyak. Gaji saya 3,000 bang sebulan. Tapi itulah bos bagi cash.
Lepas tu buat apa cash tu saya pakai je lah. Jadi bank tak kenal kita. Bank dia tu pasal bank minta Tak apa. ada jaminan lah. Betul, dia tengok bank statement. Masuk gaji dia ni, betul. Gaji 3,000 masuk 3,000. Ni gaji 3,000 masuk 1,500 je, mana lagi 1,500. Baik. Jadi benda-benda tu sangat penting. Di mata bank, dia hanya tengok kita on paper. So selalu saya mesti gaji kena okey. Sekarang ni bank, setengah-setengah bank kalau ada EPF, syarat EPF lebih kuat. Kalau orang bisnes sendiri kena declare income tax. Maksudnya bank lebih senang. Bukan kata tak declare income tax pun sabar, Cik Ruang boleh bantu. Tapi dia banyak benda lah. Tapi kalau benda yang patut dia buat, perlu dia buat, tak semesti declare income tax kena bayar income tax. Ya, betul. Declare je kan. Memang hak kita sebagai rakyat Malaysia, kita declare income tax. Tak membayar kita wajib. LHDN cari ni. Dan kita nak tahu juga, Encik Luan, contohnya ada tak perbezaan? Contoh harga rumah RM300,000. Satu RM300,000 yang kat KL, satu RM300,000 jauh sikit. Ada tak macam kelayakan seseorang pemohon itu, dia tak layak yang dekat bandar ni? Tapi kat luar bandar dapat luar pula. bandar approve pula dia punya pinjaman perumahan. Okey, benda tu subjektif sebenarnya. Because ikut kalau bandar, kita bank akan tolak awal-awal 1,100. Contohlah 1,100 contoh awal. That mean total income dia katalah ke 3,000. 1,100 tu dia dah tolak awal because itulah makan minum, bayar bil air ke, bil elektrik ke, isi minyak kereta ke, bayar bil telefon ke semua. Komitmen yang di bandar lah. Macam di kampung, macam dia punya komitmen tu tak adalah tinggi mana. So dia punya apa, tata cara hidup orang kat sana tu macam mungkin makanan di bandar RM5, kat kampung RM2. So untuk penolakan di luar bandar tu, bank akan mungkin dia ambil dalam 500. Mungkin dari situ ada perbezaan lah. Baik. Luar bandar dan di bandar. Jadi komitmen itu dah ditengok, diasingkan siap-siap dahulu. So jadi macam kita punya kota besar sikit lah kalau beli rumah di luar bandar ni. Ya, betul. Okey, baik. Faham? Okey lah ni tadi perbezaan ni. Kenapa dia layak 100%, 90%, 80%, 70%? 60%, 50%. Nak bagi ke tak sebenarnya ni? Macam diskon baju lah. Okay, actually bila kita apply kat bank ni, salah satu application, bank bukan simply nak reject loan tu. Alah, ya ke? Dia jangan marah. Macam kita sebagai pegawai bank yang ada, dia nak membantu untuk customer tu dapatkan loan. Tapi disebabkan komitmen yang dia sedia ada. So kata memang dia layak untuk 90% at the first place. Tapi bila dia masuk dalam sistem, everything dicampur, kira, tolak, dalih semua kat situ, dalam sistem tengok, bank akan agree 80%. Tapi bank still bagi pinjaman kan kat situ. Cuma disebabkan komitmen dia yang ada. Itu yang disebabkan kita perlukan dokumen-dokumen yang untuk support dia punya income tu. Kalau based on income katalah slip gaji saja bulanan, mungkin dia lepas 80%. Bila dia ambil kira bonus dia, saving dia yang ada, yang boleh support dia punya income tu, boleh naik balik ke 90% balik. Baik, wahai saudagar hartanah, saya ingin bertanya juga. Adakah okey, orang suka kata ukurlah baju di badan sendiri. Maksudnya kalau mungkin gaji kita 3,000 ke 4,000, mungkin harga rumah kita dah 300 ke 450,000. Contoh lebih kurang macam itulah. Tapi saya kaya saudagar hartanah. Saya main kutu setiap bulan. Saya punya contoh, setiap bulan saya main ke 12 orang. Setiap bulan tu kutu tu kita dapat. Jadi kita nak beli rumah contoh harga setengah juta ke, 900,000 ke. Itu boleh ke wahai saudagar hartanah? Tu kata kalau kata nak beli tu purpose apa? Sebagai kita membeli ni mesti ada tujuan nak beli. Untuk riak saudagar. Tidaklah, ada rumah yang selesa. So, ada orang dia beli rumah, saya kata ada orang beli rumah dia memang beli untuk duduk sendiri, jadi rumah impian. Ada orang dia beli rumah untuk pelaburan. Rumah agam itu rumah impian. Sekarang ada orang banyak, kebanyakan orang dia beli tu dia nak beli first muda-muda nak beli rumah impian, tak payahlah. Muda-muda ni belilah mula-mula kelayakan kita berapa. Beli dulu rumah-rumah yang kita rasa sesuai. Mungkin kita boleh sewakan balik untuk dapat apa, cash flow. Mungkin kalau kata ada orang dia beli rumah, mungkin dia looking for appreciation, kenaikan harga. Beli sekarang, mungkin Cik Rafah beli rumah sekarang lagi 5 tahun mungkin jual. Dulu beli 100, sekarang dah 300,000 boleh jual balik. Kan, jadi dia bergantung apa tujuan kita nak beli, tujuan nak membeli hartanah. So kalau tak kisahlah kalau dia ada kutu ke, dia main apa pun. Sebenarnya kalau kata dia boleh prove kan, kalau kutu tu tak ada benda dalam bentuk saving. Jadi mungkin masa je dapat tu ada masuk kan, ni lah bonus kutu saya bagi kat bank kan. Ni sekali bulan tu masuk mungkin banyak contohnya. Bank akan tengok juga as a saving punya. Tu pasal bila nak masuk loan dia pun sebenarnya bukan blindly je masuk. Kita mesti ada strategi nak masuk. Bila nak masuk
ada tengok profil. Kalau saya memang klien kita minta print secret dulu tu. Kita nak tengok bahawa kita tak nak shock sendiri, dah submit tiba-tiba reject. Tapi kalau saya tengok data yang dikeluarkan pun oleh bank negara pun, sebenarnya lebih kurang dalam 70 ke 80% yang submit loan biasa ni dilulus. Maksudnya trend dari dulu sama je. Cuma kita punya ideologi bahawa sekarang ni bank lebih ketat. Bank ketat pun kalau kita mesti DJ kita gaji okey, bonus cantik, everything submit okey. Bank tengok okey, dia approve je, tak ada masalah. Kita saudagar tanah. Okey, Cik Roy, apa yang menyebabkan bank reject? Rasa macam dah elok dah ni, setahun kita ikut cadangan saudagar tanah, cantik kan semua kan. Tapi dia reject juga. Biar PT-PT yang tak bayar ni. Tiba-tiba dia yang tak declare ke kan. Okay, sometimes actually bank bukan nak reject, cuma sometimes dia punya Cover line Sebab mungkin bank pun nak dapatkan sales juga kot. dia nak dapat customer profile tu cantik. Okay, bank bukan nak reject, dia nak luluskan, tapi disebabkan customer tu sendiri dia punya rekod pembayaran dia, itu yang penting, secret tu kita kena jaga. So dia tengok tiap-tiap bulan dia bayar macam mana. Bank akan tengok benda kat situ, dia main point dia kat situ. Okey, tengok katalah kalau dah credit card pun tak bayar 2, 3, 4 bulan, nak beli rumah lagi yang beratus-ratus ribu ni agak berat jugalah. Tahulah tu formula yang akan berlaku tu. Yalah, macam kita lah, kita nak bagi pinjam ke orang. Jadi kita tengok orang tu pun sebelum ni dah macam liat dia, berani tak kita nak bagi pinjam kat dia. Itu sama juga dengan bank. And then income dia pun penting jugalah. Maksudnya dia umpama keluar tangan daripada mulut buaya, masuk tangan kat segala. Dia buat macam tu. Macam mana pula sekarang dalam keadaan sekarang kan, kita dalam tempoh COVID-19 di seluruh dunia, wahai saudagar hartanah dan juga wahai pegawai bank. Kita minta kita minta loan, sebenarnya kita apply loan ialah mungkin sebelum apa-apa masalah berlaku kepada company. Tiba-tiba loan lulus, kita pun dah tak ada kerja contohnya. Jadi macam mana dengan situasi tu? Kita rasa macam tak nak bayar ni, macam berdebar ni. Kita tak boleh beli rumah agam RM900,000. Kelas. Kelas rumah agak. Kalau saya rumah agak. Contohlah ni contoh. Situasi ni memang berlaku. Berlaku betul. Okey, sebelum ni memang terjadi juga. Maksud dia apply sebelum MCO. Okey, dalam masa MCO ataupun MCO loan dia approve. Okey kan, kita MCO kita buka pada bulan 6. Bank dia akan minta juga tau payslip yang latest bulan 6. Walaupun loan dia dah approve whatever, dia dah sign everything, bank dia minta payslip customer yang bulan 6 punya. Dia nak tengok sama ada customer tu masih bekerja ataupun tidak. Dia akan minta. Dia minta 1 bulan je lah dia akan minta. So bila dia tahu bank ada right kalau dia walaupun orang tu dah tak kerja, so because of MCO dia dah kena berhenti kerja, loan dia akan reject balik. So dia akan cancel benda tu. Yes. Dia pun lagipun dia pun tak boleh nak bayar, bukan dia dah kena buang kerja. Untuk kebaikan peminjam itu sebenarnya, takut kan? nanti kan blacklist pula, nanti susah. Dia akan sukar pula nak buat pinjaman masa akan datang. Walaupun dia dah dapat kerja yang baru kan. Saudagar macam nak tambah sesuatu, Saudagar? Okey, ya sebenarnya betul lah. Kalau dia tengok situasi. Kalau tengok macam Cik Ruan cakap tu, mungkin dia dah apply, tapi mungkin Raifah tanya tadi, mungkin dia dah mungkin dah 2-3 bulan dah serve, tiba-tiba MCO kena buang kerja. Isu-isu macam tu isu yang tak boleh kita nak elakkan lah. Maksudnya dia ada 2 option, sama ada dia nak kena cancel pun, tapi kalau dia dah bayar kan dah 2-3 bulan contohnya, boleh forfeit juga kalau dia dah bayar 10% pada contohnya di rumah subsale, rumah second hand. Owner pun dah dapat duit dia, macam mana nak cancel kan. Jadi option yang ada mungkin dia kena jumpa tim saudagar tanah untuk jual rumah dia lah. Satu lah. Ataupun ada option lain tu. Okay, yang bank yang untuk yang masa dia cancel. Dia macam bincang dulu. Dia dah jauh dari tempat ni. Dia bukan bila whatever bank dah disburse, bank tak boleh cancel lah. Ni sebelum bank disburse. Baik. So jadi status duit tu yang paling penting. Dah disburse, dah bagi kepada pihak apa ni? Owner ataupun pemaju perumahan ataupun tidak. Kalau duit masih dekat bank boleh cancel. Tapi kalau belum dah bagi tak boleh dah. So dia kena servis lah dia punya loan tu. Kita faham sekarang ni ada moratorium bersasar. Jadi jumpalah pihak bank anda. Baik, kita baca soalan di Facebook, wahai saudagar hartanah dan pegawai bank. Cik Khairi Lubis katanya, Assalamualaikum Tuan Saudagar. Bagaimana pinjaman untuk beli tanah untuk bina rumah? Berapa kadar LTV yang bank boleh luluskan?
ada apa isu perlu diambil kira semasa submit permohonan? Boleh sebutkan beberapa nama bank yang offer pinjaman untuk beli tanah sebab agak sukar nak cari package loan bank untuk beli tanah. Tu soalannya. Jawab Cik Irwan. Sekarang ni soalan saudagar dia ke loan untuk beli tanah dulu. Betul ke susah nak dapatkan pinjaman untuk beli tanah ni? Okey, untuk pinjaman tanah ni dia tak sama macam kita beli rumah. Okey. Dan macam rumah kita boleh dapat 90%. Baik. So kalau untuk rumah sahaja mungkin dapat 60% ke 70% loan. Tanah saja. Tanah sahaja. Tapi nama loan tu apa dia? Loan tanah. Loan tanah. Okey, memang ada di semua memang bank. ada, memang ada. Dia punya untuk documentation semua sama je. Baik. Whatever yang you apply dengan untuk buat loan rumah, sama je you apply dengan untuk loan tanah. Documentation dia, I mean IC, payslip, everything semua. Cuma dia kena ada grant tanah lah sebab nak kena check semua everything. And then untuk 60 ke 70% tu untuk margin dia untuk loan tanah tu, dia kena tengok profile customer juga. Kalau profile customer tu cantik, mungkin bank akan bagi 70, 75 loan tanah. Untuk beli tanah. Dan untuk katalah yang siapa ni yang tanya tu? Cik Khairi Cik Khairi. Okey. Dia beli tanah dan nak buat rumah. Okey. So katalah dia nak buat total up semua dalam 1 million lah contoh Bank tak akan releasekan loan 1 million tu seketul. Dia based on macam progressive interest dia. Macam buat progress macam developer bina rumah lah. That mean pegawai bank bila loan dah approve semua 1 million tu contoh. So okey dia nak minta duit kepada bank. So pegawai bank tak akan turun pergi check kawasan tu. Tengok pembinaan berapa persen. Katalah 10%. So bank akan release 10% daripada 1 million tu. Kemudian baru akan lagi dia tengok yang lain. dia tengok progress. Baik, walaupun ianya diuruskan sendiri oleh kita. Ya, betul. Dalam projek itu. Itu berkaitan dengan beli tanah. Macam mana pula kalau orang yang ada tanah nak bina rumah? Dia nak bina rumah atas tanah yang dia dah ada. Nama loan tu loan apa? Loan tanah sebab rumah tak ada lagi. Ingatkan loan peribadi. Lupa dia personal loan lain. Itu lain. Mana lagi Itu nak beli handbag boleh lah. Jangan ajar buat bukan. saudagar loan beli handbag saudagar. Saudagar, jangan begitu saudagar. Orang tengah marah cerita semalam dia nak handbag pink. Orang tak boleh ni emosi cerita. Bergaul-gaul. Saudagar tahu cerita sis ke? Drama tu. Betul tu. Yang mana lagi untung? Sebab biasa kita dengar orang buat pinjaman peribadi. Untuk tujuan peribadi lah. Maksudnya bina rumah pun peribadi juga. Betul. Contoh macam tu. Rupanya ada loan tanah. Ada. Jadi yang mana satu lebih untung? Tengok pada situasi apa kegunaan dia nak buat loan tu. Kalau dia nak beli, kalau dia nak bina rumah kena buat loan dengan under housing loannya rumah lah. Kalau dia nak kegunaan dia nak beli macam katalah nak beli lain-lain tu buatlah personal loan lebih penting. Tapi kan beza tak dari segi kelulusan pinjaman tanah dengan kelulusan pinjaman peribadi? Peribadi tu sebab kadang-kadang ada orang dia kata tak lepas lah nak buat rumah atas tanah ni susahnya nak dapat pinjaman. So kita buat personal loan lah senang bina je. Okey. Banyak beza dia personal loan dengan untuk macam loan rumah dengan loan tanah ni. Because personal loan dia cuma straightforward. That mean whatever you loan approve katalah 100,000. So bank direct bagi 100,000. Dia cuma sign letter offer dan bank akan terus transfer dalam account dia. Untuk pembelian rumah ni banyak department yang involve benda ni. That mean lawyer. So untuk releasekan duit tu lambat, insurans. So compare housing loan dengan personal tu banyak beza tu. Kan? Okey, baik, dan kalau kita kata beli rumah tadi sebut lawyer kan. Boleh tak kalau macam pembeli dan penjual menggunakan lawyer yang sama? Boleh? Kalau Boleh. Boleh. Tapi itu saya buat lawyer. Minggu depan atau minggu satu lagi saya buat lawyer. Sebenarnya kita awal tapi boleh sebenarnya kalau nak guna share lawyer boleh. Cuma satu lawyer dalam lawyer ni dia tak boleh mewakili dua pihak dalam satu masa. Betul. Macam mana nak mewakili dua-dua kan? Siapa yang nak lawannya kan? Biasa ni dia akan mewakili. Dia pula sis keliru lah. Dia lawyer awal sesama sendiri. Tapi boleh. Maksudnya dia kena ambil effort sikit lah untuk baca agreement tu. Janganlah kadang tak faham kat sign je lah kan. Bila kita sign agreement tu kan tebal. Punya suami abang nak kahwin lain. Alamak. Lain pula gitu. Itulah lagi tajuk. Okey, Cik Ruan, kita nak tanyakan tentang kongsi nama dalam pinjaman perumahan dengan pasangan. Ada ibu dan bapa, salah, anak dan juga bapa. Boleh berlaku seperti itu kan? Boleh. Okey, jadi ada advantage yang lebih ke bila perkongsian nama dalam pinjaman ni? Dia tak adalah advantage, kelebihan dia tak adalah sangat. Cuma
apa pentingnya masuk dalam loan? Dia ada first party dengan third party. Okay, first party. That mean first party ni joint loan. Joint loan dan joint nama dia ada sama dalam SMP tu lah, dalam sales purchase agreement. Okay, keuntungan ni katalah yang kalau satu orang ni tak cukup lah income dia. Tak cukup lah, macam sebut So tadi, terpaksa lah join dengan bapa ataupun husband and wife, campur anak dengan bapa tu untuk support income, untuk memberi pinjaman dia lulus dengan bank. Itu dipanggil tapi bapa dia pun masuk juga dalam loan lah. Itu dipanggil first party. Okay, sometimes ada juga macam husband and wife, dia nak nama husband ni loan satu, tapi dalam SAP nak dua nama. Tu dia panggil third party charge. Oh, tu lain pula. Tu lain pula. Konon-kononnya sayang kat bini kot, dia letak dalam SMP tu dua nama. Of course kena letak. Boy, masa kau susah tu siapa kau? Tapi loan satu nama, husband yang kena bayar. Bagilah dia betul lah dia kena bayar nafkah. Okey. Tenang. Tenang yang berhormat. Nak tanya juga. Kalau joint loan tu dia hanya boleh 2 orang atau boleh lebih? Lebih boleh? Oh, macam bermadu. Lebih adik-beradik 3 Macam orang. rumah agam. Oh, 3-3 bermadu. Boleh. Salah. Okey, itu saya baru pertama kali dengar. Adik-adik semua Dia berapa terlibat. ramai boleh joint loan? Berapa ramai? 5 maximum. Oh, 5 maksimum eh? Lima, ya. Kalau dia ada satu. Tapi kalau dah income 2 dah dah okey, buat apa nak bayar lama? Ini sebab tak cukup lah ni. Tak Oh, cukup tak ni cukup. memang yang kita tak buat rumah agam. Semua nak duduk satu rumah. Betul, Keluarga satu yang bilik. harmoni. Satu bilik, satu dokumen. Boleh. Baik. Tapi dia faktor dia punya keburukan dia. Keburukannya in case kalau ada apa-apa kejadian, katalah nampak nama tadi dia mula apply loan lah. Lepas tu actually untuk support income saja. Lepas tu adik yang keempat ni nak beli rumah lain. So jadi nak beli rumah yang lagi satu tu atas nama dia sendiri tak cukup. So dia keburukan dia kena remove, kena keluar daripada loan yang pertama tu, yang ada 4 orang tu. Sebab income ni nak beli rumah kedua tak cukup duit. Sebab dia kira komitmen Yes, atas komitmen dia. dalam rekod dia tu. Okey, so jadi situ ada sedikit. Ada, I pernah buat kekurangan. dalam situasi macam tu ada pernah. Tapi saudara hartanah cadangkan tak? Macam combine ramai-ramai macam 5 orang, 5 Mari kita kan saudagar. Keluarga. Dia tak ada, dia kalau tengok yang bahasanya, kalau saya pernah juga buat, tapi tak adalah sampai 5. 3 tu saya pernah buat lah. 3 ni maksudnya ada kadang-kadang orang yang gaji dong kecil, gaji 1,200, anak gaji, mak gaji 1,200, anak lepas tu yang anak sikit lagi besar sikit gaji 1,800. Campur-campur tu nak mencukupkan. Cukupkan kelayak dia, lepas tolak dia punya kos sara hidup mungkin 1,100, tolak komitmen bulanan lagi, ada balance lagi, layak untuk beli rumah 400,000. Jadi ada juga yang berlaku macam tu. Tapi dia bukan purposely saja, jom kita beli sama-sama, macam nak buat macam nak main kutu tadi. Tidak. Tidak. Ini dia memang beli tu sebab memang nak melayakkan untuk mendapat kelulusan pinjaman perumahan lah. Okey, dan kalau kita nak join loan ni, dia hanyalah yang memang ada ikatan saja. Kalau sahabat-sahabat ke tak boleh Cik Ron? Macam dia telah Dia macam mana ikat lain perjanjian tak lah. fikir. Kita ikat perjanjian, kita tak Macam putus kita sahabat. Okay. Kita terima awak seadanya. Kan? Berlaku ke situasi tu? Boleh ke Cik Saing dengan Tasha nak share? Yes. Okey, sebelum ni ada pernah. Panjang dia tarik nafas tu. Jauh, makin jauh daripada mic. Makin jauh So, daripada mic. Sebelum ni pernah ada terjadi, tapi katalah Lulus pinjamannya? lulus. Boleh? Tapi dia ada kes pula lepas tu. Tapi Kata boleh, dia boleh. Boleh. Cuma dia, lepas tu dia ada kes bergaduh. Oh. Tapi tu dulu boleh tau, tapi sekarang tak boleh dah. Baik. Cuma ada Disebabkan family dia members tu sahaja. Tapi family members tu, pak saudara, anak saudara. Boleh ke? Pak saudara, anak Ben saudara. lain, benti lain. Tak boleh. Tak boleh. Tapi sebenarnya kalau tengok, kalau based on pengalaman saya, sebenarnya dia based on policy bank juga. Ada juga yang setengah-setengah bank agak yang masih terima lagi. Maksudnya kalau kata nak beli dengan apa kawan ataupun nak beli butunang contohnya nak beli, Yang tu ada lagi bank yang bagi. Baik. Maksudnya dia tak ada ikatan pun, tapi Dia doakan yang terbaik lah untuk pemohon tu. Dia ke pakai isi kedua ada. Ada kes. ada. Okey. Baik, jadi mungkin kita tak banyak masa. Minggu depan kita akan sambung, tapi nak tahu wahai saudara hartanah, kursus yang disediakan oleh tim saudara hartanah untuk menjadi ejen hartanah. okay, sebenarnya banyak kursus-kursus. Pertama sekali kita sediakan kursus untuk ejen-ejen yang kita macam minggu ni kita ada dua main program. Satu kita panggil Aku Top Agent yang kita buat di utara. Tapi dah almost penuh lah, tinggal lagi 10 seat. Dia boleh je pergi saudarahartanah.com ataupun kursusejenhartanah.com. Kita ada bagi channel-channel yang untuk diorang daftar lah.
Ataupun kalau tak dapat sangat, ada kontak ialah 016-7777-188 dengan Tuan Amirul untuk dapatkan link pendaftaran. So Sabtu ni pun kita buat satu program untuk kita panggil fast start lah. Ada orang kita bagi info-info berkaitan dengan kelebihan untuk menjadi perunding hartanah. Bagaimana nak buat duit sebagai ejen hartanah. Baik. Okey, baik, itu saja waktu yang kita ada. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita, Tuan Haji Ahmad Firdaus Mahmud, pengasas Saudagar Hartanah, juga merupakan penulis buku, dan Encik Irwan Effendi, pegawai bank. Yang sampai nak keluar dah tu. Baik, kita akan bersama-sama lagi. Terus saja dengarkan kami di bernama Radio Stesen Berita Bisnes Anda. Kearifan dan kepimpinan pemikiran. Di Bernama Radio, stesen berita Bisnes Anda. Bersempena dengan ulang tahun ke-50 Rukun Negara, saya Tengku Zafrul, Menteri Kewangan, berharap agar seluruh rakyat Malaysia dapat bersama-sama menghayati aspirasi kebangsaan ini. Kita pasti dapat memelihara keharmonian masyarakat pelbagai kaum di negara ini sebagai bekalan kepada generasi yang akan datang.